Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berbahagia lagi dikasihi barisan panelis webinar kita, sama ada dari Malaysia dan juga dari Thailand. Semua penonton maya yang saya kasihi dari Malaysia dan juga dari Thailand, selamat kita bersua maya dalam webinar antarabangsa Jabat Pendidikan Daerah Marang, Terengganu. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya akan cuba membuat satu perkongsian smart bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan berhubung dengan amalan terbaik yang telah dilaksanakan di peringkat sekolah saya, SMK Sultan Yahya Petra II, Kuala Krai, Kelantan. Dashboard saya ini ada beberapa konten yang kita telah buat, iaitu pertamanya pautan laporan SPDPR. SPDPR ni ialah sistem pengajaran dan pembelajaran di rumah, yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, oleh Jabatan Pendidikan Negeri, bagi tujuan guru-guru membuat pelaporan terhadap pelaksanaan PDPR sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Kemudian kita ada button ataupun pautan untuk ERPH, iaitu rancangan pengajaran harian secara atas talian. Kemudian kita ada pautan laporan PBD ataupun pentaksiran bilik darjah. Kemudian kita ada pautan pelaporan pengurusan pentadbiran dan kepimpinan. Kemudian pautan pengurusan co-kurikulum. Kemudian pautan pengurusan kurikulum, kemudian pautan pengurusan peperiksaan, dan juga pautan pengurusan hal ehwal murid. Jadi banyak perkara lagi sebenarnya yang saya nak isi dalam data studio ini. Jadi dari semasa ke semasa kita akan cuba membuat penambahbaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, jadi seterusnya saya nak pergi kepada satu persatu pautan tadi untuk penjelasan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang pertama sekali ialah berhubung dengan pautan laporan SPDPR. Jadi pautan ini adalah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Jabatan Pendidikan Negeri untuk guru-guru membuat pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun SPDPR ataupun PDPR tadilah. Jadi sempena dengan sekolah ditutup akibat pandemik COVID-19, pelajar berada di rumah, guru pun berada di rumah. Jadi guru melaksanakan pengajaran di rumah masing-masing melalui talian kepada pelajar-pelajar yang juga berada di rumah masing-masing. Jadi guru-guru diminta membuat pelaporan di dalam sistem ini terhadap pelaksanaan harian PDPR masing-masing.
Dan kita ada button ataupun pautan untuk ERPH, iaitu rancangan pengajaran harian secara atas talian. Okey. Kemudian yang kedua ialah pautan laporan pentaksiran bilik darjah, okay? Ataupun dikenali sebagai PBD. Pentaksiran bilik darjah ini, guru-guru akan menilai tahap penguasaan murid berdasarkan band 1 hingga band 6 yang ada di dalam sistem ini. Okay. Jadi band 6 itu yang terbaik lah, kira misali lah band 6. Jadi guru dikehendaki menilai pelajar-pelajar setiap kelas dan juga mata pelajaran yang diajar dalam sistem ini untuk diberi penilaian. Okay. Sistem ini kita nilai 2 kali setahun, pertengahan tahun sekali, kemudian pada penghujung tahun sekali. Okay. Jadi ini adalah merupakan salah satu daripada pentaksiran, selain daripada ujian, selain daripada peperiksaan bertulis. Ini PBD ini, pentaksiran bilik darjah ini, sebahagian daripada pentaksiran dalam sistem pendidikan Malaysia yang perlu dilaksanakan oleh guru-guru. Okey, dalam pautan ini kita ada template, kita disediakan oleh pihak sekolah template. Cikgu hanya perlu isi band tahap penguasaan murid daripada 1 hingga 6 band itu. Kemudian kita juga ada meletakkan bahan-bahan sokongan dan juga slip laporan PBD individu, boleh di print out daripada situ. Kemudian yang ketiga ialah berhubung dengan button ataupun pautan laporan pengurusan pentadbiran dan kepimpinan. Okay. Jadi di sini kita ada pecahan lagi di dalam itu, iaitu pengurusan pentadbiran. Kita ada carta, ada maklumat guru, maklumat staf, bahan-bahan utama untuk pentadbir, untuk pengetua, contohnya SKPMG2, e-operasi, e-prestasi, PAJSK, dan sebagainya. Kemudian kita juga ada menu dia, pengurusan kepimpinan. Jadi di sini pengurusan kepimpinan ini saya ada masukkan bahan-bahan presentation yang telah saya buat di peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan. Okay. Kemudian kita ada juga masukkan di situ jurnal-jurnal kepimpinan yang diambil daripada IAB dan sebagainya. Kemudian ada juga video ataupun YouTube yang saya buat. Okay. Kemudian di situ juga kita ada button untuk twinning program yang dilaksanakan oleh SMK Sultan Yahya Petra II dengan ULG Middle School Korea baru-baru ni. Jadi kita ada masukkan juga di situ. Kemudian ada juga button album pengetua-pengetua SMK Sultan Yahya Petra II. Kemudian ada juga di situ KPM Perkasaku yang saya masukkan. Di situ ada senarai semak yang perlu dibuat oleh guru-guru
untuk melaksanakan KPM Perkasaku ini. Dan juga di situ kita boleh melihat analisis yang dibuat daripada senarai semok yang telah dilakukan oleh guru-guru lah. Okey. Kemudian yang keempat berhubung dengan pautan pengurusan co-curriculum. Pengurusan co-curriculum, kita ada juga di situ konten dia, carta organisasi, notis pertandingan, keputusan pertandingan semasa co-curriculum, kemudian laporan aktiviti unit co, sama ada kelab persatuan, unit beruniform ataupun sukan dan permainan. Kemudian kita ada juga template untuk kehadiran ahli pelajar-pelajar dalam setiap aktiviti. Yang kelima ialah berhubung dengan pengurusan pautan pengurusan kurikulum. Pengurusan kurikulum, jika tuan-tuan melihat dalam pautan ini, kita ada button untuk modul Open Book Test ataupun dipanggil di situ modul OBT PDPR Petra 2. Jadi guru-guru saya dikendaki menyediakan modul untuk diedarkan kepada pelajar sepanjang PDPR baru-baru ini. Kemudian modul ini cikgu kena upload dalam dashboard ini, untuk dipantau oleh pihak pentadbir lah, sama ada disediakan ataupun tidak lah. Kemudian kita ada package mata pelajaran di peringkat sekolah, plan strategi kurikulum, fail induk, kemudian program kecemerlangan, kemudian sumber medium yang kita telah masukkan dalam kurikulum ini, iaitu sebarang bahan pengajaran pembelajaran YouTube dan sebagainya, sama ada daripada sektor sumber teknologi pendidikan SSTP negeri, kita ada masukkan juga di situ. Kemudian sumber daripada Mafakat Guru Cemerlang Kelantan ataupun dipanggil Awan Ilmu, ada juga di situ untuk kemudian kita juga ada menyediakan e-learning Petra 2, iaitu bahan YouTube pengajaran pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru sekolah SMK Sultan Yahya Petra 2 sendiri. Kita masukkan juga di situ sebagai rujukan kepada pelajar-pelajar dan juga kepada guru-guru sendiri, sebagai rujukan. Jadi untuk sumber medium ini, kelebihan dia ialah pelajar boleh ulang balik untuk lihat ataupun dengar pengajaran dan pembelajaran secara atas talian yang dibuat oleh guru-guru lah. Ini satu kelebihan jika kita menggunakan sumber medium ini sebagai salah satu daripada bahan digital pendidikan untuk pelajar-pelajar kita. Kemudian yang keenam ialah pengurusan hal ehwal murid. Hal ehwal murid, iaitu kita ada masukkan juga di situ IHD untuk direkodkan oleh pihak sekolah. Kemudian register PDPR oleh pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar saya dia kena register pelibatan dalam PDPR ni dalam dashboard ini saja. Dia klik saja. Kemudian di situ kita ada juga analisis kehadiran dalam PDPR. Kita ada borang pelaporan keciciran dan juga ada laporan keciciran PDPR pelajar-pelajar. Jadi ini satu kelebihan yang saya nampaklah boleh kita kongsikan bersama sini.
Kemudian yang ketujuh ialah button untuk pengurusan peperiksaan. Okey. Jadi dalam button ini kita ada satu borang head count, HC3 kita panggil, di mana cikgu-cikgu dikenaki memasukkan markah peperiksaan setiap kali peperiksaan pelajar peringkat sekolah dimasukkan dalam borang ini. Kalau tuan-tuan tengok di situ, kita ada kolom untuk AR, maksudnya AR itu ialah ujian-ujian ataupun peperiksaan-peperiksaan yang dilaksanakan peringkat sekolah lah. AR1, AR2, AR3. Sama ada peperiksaan itu dilaksanakan secara bersemuka ataupun secara maya. Jadi cikgu masukkan markah. Jadi di situ kelebihan dia, kita boleh tengok momentum pencapaian pelajar-pelajar dalam setiap mata pelajaran, dalam setiap untuk setiap individu pelajar. Kita boleh tengok momentum dia, sama ada tambah baik ke ataupun sebaliknya, prestasi masing-masing. Okey. Jadi dalam borang ataupun pautan head count ini, cikgu klik saja, kemudian pilih kelas, kemudian cikgu klik pautan head count, kemudian klik subjek, apa subjek yang diajar. Dia akan keluar nama pelajar. Cikgu hanya memasukkan markah saja setiap kali peperiksaan. Masukkan markah, kemudian grade mata pelajaran itu akan keluar secara auto. Ini kelebihan dia lah. Jadi situ kita ada AR, ujian-ujian 1, ujian 2, kemudian ada TOV, take off value. Okay. Kemudian kita ada ETR, iaitu target pelajar ini untuk peperiksaan akhir tahun ataupun peperiksaan awam. Okey, ETR. Okey. Jadi itu sajalah perkongsian daripada saya. Okay, saya harap perkara ini dapat memberi satu sumbangan yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Saya mohon maaf sekiranya ada kelemahan, okay, daripada pihak saya. Okay. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum.